Jadi ayat ni nak menceritakan tentang sebahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum ni ayat 59 cerita tentang kekuasaan Allah dari sudut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita nak sambung ayat berapa? 70, 60. Apa dia? 59 eh. Baik, berkenaan dengan baju dan juga warna baju. Berkenaan dengan baju dan juga warna baju, lebih kurang sama. Dia sebenarnya bermula daripada hati kita. Kalaulah hati kita itu mengambil berat pandangan manusia, maka kita akan nak pakai warna apa hari ni, matching ke tudung kan. Orang kata apa kalau aku pakai warna begini? Pasal apa? Pasal kita mengambil berat pandangan manusia, pandangan orang. Ya. Jadi saya tahu orang akan kata ni saya pakai warna ni. Tapi saya rasa tak ada apa kot. Orang nak kata katalah. Saya tak kira. Jadi kalau pakai baju panas pun tak apa. Baju panas saja, tak apa, yang penting tutup aurat sudahlah. Kan? Jadi pandangan kita, pandangan Allah tu lebih penting, bukan pandangan manusia, ya. Jadi ya. Dia pandangan tu daripada kita lah. Kita datang pagi-pagi ni, nak pakai apa ni? Kira-kira ni baju lama dah ni. Ini dah pakai dah minggu sudah. Kan? Takkan sama aja kan? Mesti kan? Pasal tiap-tiap hari dah kuliah kan? Minggu sudah dah pakai dah baju ni kan? Jadi dia mesti susun sebulan tu tak sama warna dia. So, supaya lain sikit daripada orang. Kan? Pasal hati kita tu. Ya. Jadi kalau hati kita tu tak ada apa, okey. Orang nak kata apa, katalah. Orang nak kutuk, kutuklah. Kan? Apa dia? Warna cerah pun tak apa. Ya. Jangan over lah. Ya, dia penting jangan over. Sebab itu dalam Quran, Allah menyatakan, wala tabarrajna. Janganlah kamu wahai wanita berhias. Sambung ayat tu. Wala tabarrajna. Jangan berhias. Jangan, sambung ayat tu. Apa dia? Bukan ayat tu. Wala tabarrajna. Ayat tu. Surah tak ingat. Surah apa? Surah Nur. Perhiasan. Oh. Siapa boleh Google? Wala tabarrajna. Surah Nur kot? Google tengok.
Ayat apa? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu wahai wanita berhias. Adakah tak boleh hias langsung? Tidak. Kalau tak buka, Okey. Baik. klik dekat baju. Janganlah kamu wahai wanita berhias tabarruj, iaitu perhiasan jahiliyah yang awal. Cara jahiliyah dulu tu. Bukan tak boleh hias, boleh. Boleh. Tapi yang tak boleh tu, cara macam ni. Ayat apa tu? Al-Ahzab ayat 33. Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, jangan berhias, tapi ada sifat lagi tu. Sifat yang nak kata tak boleh tu. Ya. Jadi kalau kita baca ayat tu tak habis, wanita tak boleh berhias. Wala tabarrajna. Allah Ta'ala tak bagi. Bagi. Tapi ada sifat yang tak dibenarkan. Ya, berlebihan lah. Secara umumnya kita kata berlebihan lah. Ya, secara umumnya kita kata berlebihan. Ya. Kalau tak berlebihan tu tak ada masalah. Ya. Baik, jadi oleh kerana pakaian, pakaian menjadi tempat tengok bagi manusia, maka sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digalakkan pakai pakaian putih, senang. Tak dia matching semua. Ya, senang tak payah nak susah hati dah. Hari ni nak pakai apa? Pakai putih ya. Kan? Itulah. Jadi orang kata juga. Jadi senangnya tak usah duk kisahlah dengan kata orang. Sebab orang ada mulut, biarlah orang kata. Orang ada mata, biarlah dia nak pandang hina ke, dia nak pandang keji ke, nak pandang puji ke, biarlah dia ada mata. Kan? Orang ada apa, biarlah. Kan? Alhamdulillah. Dia kata tak elok, alhamdulillah dia ada mulut. Syukur pada Allah. Kan? Yang kita bimbang dia tak ada mulut nak bercakap. Susah hati gitu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi ayat ni nak menceritakan tentang sebahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelum ni ayat 59 cerita tentang kekuasaan Allah dari sudut ilmu. Ya, wa indahu mafatihul ghaib tu, di sisi Allah lah kunci perkara ghaib. Ya, tidak mengetahui perkara ghaib itu ya melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kekuasaan Allah dari sudut ilmu. Ya. Sambungan dia ayat 60, kekuasaan Allah dari sudut yang lain. Ya, itu antaranya mematikan. Ya, Allah Ta'ala mematikan, dan juga dari sudut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinyatakan wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Allah, dan dia iaitu Allah yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Allah wafatkan kita pada waktu malam. Adakah kita akan wafat hanya pada waktu malam? Tidak. Ya. Kita akan wafat pada masa yang
telah Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Jadi di sini para ulama mentafsirkan bahawa ada dua jenis mati, al-maut. Yang pertamanya maut yang kecil, yang satu lagi maut yang besar, al-mautus saghir, al-mautul kabir. Ya, ada mati yang besar dan ada mati yang kecil. Ada mati yang besar, ada mati yang kecil. Ya. Mati yang besar ialah mati betul lah. Ya, mati betul tu dikatakan mati yang besar. Ya. Kalau mati yang kecil ni, ni maksud ayat ni, wa huwallazi yatawaffakum billail. Allah Taala wafatkan kamu pada waktu malam, iaitu mati yang kecil, wafat yang kecil. Tapi tak mati lagi. Tak mati lagi. Kan? Jadi wafat yang kecil ialah sebahagian ulama dia tafsirkan lagi. Ya. Dia ada ruh at-tamyiz nama dia. Ini ulama punya ijtihad lah ni. Ya. Ini kalau mati besar ruhul hayah. Ruhul hayah, ruhul tamyiz. Jadi bila kita mati kecil, yakni kita tidur tu, ruh ialah ruh tamyiz, yakni ruh yang nak membezakan kita. Ya, yang kita sedar ke tak sedar ke, sebab waktu kita tidur kita tak sedar apa yang berlaku. Kerana apa? Ruh tamyiz tidak ada. Ruh tamyiz tidak ada. Tapi ruh hayat masih ada lagi. Ruh hayat masih ada, sebab tu kita masih bernafas, kita masih bernyawa. Kadang-kadang apa, kita mengeruh, kan? Hidup lagi tu, hidup lagi. Tapi masa tu dia dah wafat. Yang ni wafat kecil, ruh tamyiz tak ada dah. Kan? Kalau orang kebakaran apa pun dia tak peduli lah, relax lu, kan? Dia tak bergerak nak bangun cepat betul lah. Ruh tak ada. Dia tak boleh nak beza api tu apa. Orang kata api. Aduh, memamai. Ruh tamyiz belum ada lagi. Ruh hayat ada. Kan? Jadi barangkali sebab tu dia akan matilah. Kan? Bila dia sedar tu, Allah tak boleh nak keluar dah. Asap dah penuh dalam bilik dah. Jadi matilah. Kan? Pasal masa api tengah mula marak tu, dia tidak ada ruh tamyiz nak membezakan. Dia tak sedar. Kenapa? Allah matikan dia dengan mengambil ruh tamyiz. Ruh tamyiz. Ini istilah yang tidak disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma ijtihad di kalangan ulama. Sebab apa? Sebab ulama nak tafsirkan apa maksud Allah Taala matikan tu. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah Taala yang matikan kamu pada waktu malam, yakni mati kecil dengan mengambil satu ruh yang dinamakan sebagai ruh tamyiz. Ya. Jadi kalau mati betul nanti ruh hayat. Bila mati betul nanti ruh hayat. Ruh hayat tu tak adalah habislah. Maknanya kita akan balik ke alam barzakh. Balik ke alam barzakh. Jadi putuslah kita kata amalan kita dan putuslah hubungan kita dengan alam dunia ini. Ya, kerana kita sudah berpisah ruh dari badan, ya. Ruh hayat tu sudah tidak ada. Apapun dalam masalah ruh ni, prinsip dia jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan menghuraikan masalah ruh. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ruh.
Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahawa roh itu daripada urusan Tuhanku. Maknanya jawapan tuntas daripada Allah, roh urusan Tuhan. Jangan campur tangan dalam-dalam sangat. Ya, kecuali kalau ada nas daripada Quran, ada nas daripada hadis, setakat tu kita sebut. Tak boleh nak lebih-lebih. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah roh daripada urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan sikit. Ya. Jadi kalau ada orang bawa tafsiran yang melampau terhadap roh, misalnya roh pindah dari satu badan ke satu badan, ini bertentangan dengan Islam. Ya, roh datuk dia mati pindah kepada roh cucu. Kan? Datuk dia mati tahun sudah, alhamdulillah cucu ni roh datuk dululah. Kan? Kan? Ada idea tu, konsep gitu, kan? Rupa pun lebih kurang sebiji dengan datuk dia dulu kan. Jadi roh datuk dia dalam ni. Jadi nak kira akhirat nanti nak kira badan siapa? Badan datuk ke badan cucu ke? Pasal roh yang sama. Tak boleh tu. Roh lain tu, roh lain. Roh datuk, roh lain habis dah. Dia dah roh hayat tu dah keluar dah. Balik ke alam barzah dah. Yang ni roh lain pula. Cucu ni. Jadi kalau kata roh pindah dari satu badan ke satu badan, itu bertentangan dengan akidah Islam. Kerana apa? Kerana tidak ada satu hadis pun menyatakan perpindahan roh daripada satu badan ke satu badan. Ya. Kalau dalam agama Hindu dia mungkin ada lah pindah. Kalau kita baik naik jadi nirvana apa? Nirvana akan jadi. Kalau kita jahat, bila kita mati roh kita masuk dalam binatang. Jadi kita akan jadi binatang roh. Badan kita tu duduk pasal jahat sangat. Jadi pindah dari satu badan ke satu badan itu ada konsep dalam agama Hindu. Tapi dalam agama Islam tidak ada perkara sedemikian. Ya. Itu satu contoh. Persalahan dengan akidah Islam, perpindahan roh dari satu badan ke satu badan. Ya. Begitu juga antara perkara yang salah dengan akidah Islam, bila mana dikatakan kita mati Nabi, nanti roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunggu kita di dalam kubur. Ya. Kita baca selawat demikian, kita baca zikir semikian, beberapa kali roh Nabi Muhammad akan tunggu kita dalam kubur, sambut kita dalam kubur. Ini pun tidak ada dalil daripada Quran, tidak ada dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu satu perkara yang mengarut dalam agama. Ya, tak boleh kita pegang i'tiqad macam tu. Sebab akidah ni dia mesti Quran, dia mesti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu prinsip dalam agama kita. Allah. Ada orang yang sampai tadi ada baca ini roh Nabi ke jasad Nabi tunggu. Kan? Jadi maknanya ada dalam kitab kan? Ada kan dalam kitab, tak ada dalam hadis tak ada. Lama kita duk mengaji tak ada lagi. Ya. Benda tu benda asas dalam agama tu. Ya. Jadi hati-hati dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama kita. Baik, kemudian sambung lagi. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah mematikan kamu waktu malam tidur tu. Kemudian wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah mengetahui apa yang kamu lukakan pada waktu siang. Jarah tu luka, dia bermakna apa tu? Ya. Allah.
Dia beza sikit je, luka dengan laku. Luka, laku. Makna awal, makna asal luka, melukakan. Jaraha ni melukakan. Kita koyak, ni kulit binatang kita koyak, tu jarah. Jarah, ya, melukakan. Itu makna awal. Itu makna awal. Tapi makna yang kedua, daripada luka jadi laku. A dengan U tu terbalik. Kamu lakukan. Lukakan, lakukan. Jadi dalam terjemahan tu dia ambil makna yang kedua. Lakukan. Tapi makna asal lukakan. Allah mengetahui apa yang kamu lukakan. Itu asal. Tetapi makna yang asal ni tidak dikehendaki. Makna yang asal ni tidak dikehendaki. Dia nak makna yang kedua iaitu lakukan. Ini dalam bahasa Arab dia panggil tauriyah. Dia ada dua makna, satu makna dekat, satu makna jauh. Dia maksudkan makna yang jauh. Dia panggil tauriyah. Tauriyah. Ya. Contoh tauriyah, ya. Abang bangla. Abang, bangla. Abang bangla. Satu. Abang, bangla. Apa maksud apa? Azan. Dia masuk mana tu? Dia nak masuk abang bangla tu Bangladesh tu kah? Abang bangla kah? Dia nak suruh azan abang, bangla. Abang, bangla. Haji marah ni, apa? Aku bukan bangla. Dia nak suruh azan. Bang. Jadi dia ada makna dekat, dia ada makna jauh. Makna dekat mungkin dia panggil bangla, Bangladesh bangla. Makna jauh nak azan. Jadi dia masuk makna jauh. Itu dalam bahasa Arab dia panggil tauriyah. Tauriyah. Dia sembunyi makna yang dekat tu dia nak makna jauh. Tapi dia akan confuse sendiri. Keliru. Ya. Seni bahasa. Bahasa Arab ni tauriyah. Dalam bahasa Melayu pun adalah abang, bangla. Atau satu lagi, abang, bangsat. Bangsat. Baru lawak tahu. Faham tak? Bangsat. Bangsat. Tolonglah azan sekejap. Sat tu sekejap. Tolong azan sekejap. Bangsat. Tauriyah. Tauriyah. Bangla dengan bangsa. Bangla. Tapi nada dia lain. Bangla. Bangsat. Nada beda bikin. Tapi tulisan sama. Tulisan sama. Itu nama dia tauriyah. Jadi balik pada jarah tu makna asal luka. Melukakan. Makna kedua lakukan. Jadi kalau melukakan tu dia terhad. Takkan Allah tahu apa yang kamu lukakan. Yang lain Allah tak tahu kan? Jadi dia ambil makna yang kedua. Lakukan tu luas lagi. Wa ya'lamu ma jarahtum. Apa Allah tahu apa yang kamu lakukan. Termasuk melukakan pun Allah tahu. Okay. Makna yang mati itu kuasa Allah. Wa ya'lamu ma jarahtum. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan pada waktu siang. Kerana malam ni fitrah dia, tabiat dia tidur. Tak sedar. Itu tabiat dia. Malam ni untuk kita cergas. Untuk kita cergas. Siang untuk kita cergas. Malam tu kita rehat, untuk tidur. Dalam surah Amma yatasa'alun tu, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Surah Amma yatasa'alun tu, juzuk 3. Amma yatasa'alun. Surah An-Naba. Surah An-Naba. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam tu libas, pakaian. Kita nak selimut,
Wa ja'alna an-nahara masya, Allah jadikan siang tu untuk ma'ash, untuk kehidupan, bergerak ke sana ke sini dan sebagainya. Itu tabiat, ya, fitrah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Jadi dalam ayat ni sebutlah malam tidur, Allah matikan. Siang tu nahar, jarah tu. Ini apa yang kamu lakukan, ya. Jadi kecuali lah beberapa orang tertentu dia mungkin malam tu dia cergas, siang tu dia tidur, mungkin ada jugalah kerja kerana tabiat kerja dia. Tapi majoriti kita tidak begitu. Ya, majoriti kita tidak begitu. Jadi kalau pula bukan tuntutan kerja kita, tapi kita siang jadi malas, nak rehat banyak, nak lena, nak tidur, malam cergas, pukul 1 tak lena lagi, duduk lepak kedai, makan, minum lagi dan sebagainya, kita dah terbalik daripada fitrah. Fitrah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Kemudian kata Allah, summa yab'asukum fihi liyuqda al-ajalun musamma. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan, ya, kembalikan semula roh kamu tu liyuqda, untuk menyelesaikan ajal yang telah ditetapkan. Ya, ajal tu telah ditetapkan. Jadi maknanya Allah matikan kita, roh al-tamyiz tu, roh tamyiz tu patah baliklah pukul 5 pagi, 4 pagi jaga. Pasal apa? Liyuqda ajalun musamma, untuk selesaikan ajal yang telah ditetapkan. Sampai umur 50 ke, umur 60 ke, 70 dan sebagainya. Jadi kematian tu telah ditetapkan, tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Tapi oleh kerana kita tidak mengetahui ajal kita, tempoh ajal kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memanjangkan usia kita. Ya. Kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala, sihat ke sakit ke, kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kesihatan kepada kita. Baik, kemudian ya, ajal. Ada cerita dalam Israiliyat kalau tak salah, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada seorang lelaki ni dia takut nak mati. Dia takut nak mati. Ya. Maka dia jumpa dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, minta Nabi Sulaiman hantar dia ke satu tempat, satu pulau jauh daripada orang supaya dia tak mati. Maka Nabi Sulaiman pun doa kan, dihantar ke pulau tersebut. Sampai sana cerita kata malaikat tunggu siap dah. Pasal ajal dia di situ, di pulau tu. Kan? Malaikat tunggu. Jadi takdir Allah Ta'ala dia minta kepada Nabi SAW tu. Kan? Jadi logiknya macam mana dia nak boleh sampai ke situ? Kan? Dekat dah mati dah tapi duduk jauh lagi. Dia cari jalan. Liyuqda ajalun musamma. Ya? Baik. Dan kadang-kadang kita orang tu mati, ya, kalaulah dia tak naik kereta tu tak mati. Tak. Dia memang takdir ajal lah, kan. Asalnya dia tak naik kereta tu patutnya. Kan, kereta tu dah penuh dah, tapi yang ada kosong lagi, naik bila mati. Kita pun kalaulah dia tak naik kereta tu tak mati. Tak. Rasulullah kata, fa inna law taftahu amal syaitan. Perkataan jikalau, kamu katakan jikalau tu membuka ruang kepada syaitan nak menyesatkan kamu. Jadi jangan selalu kata jikalau, kalau tu, sebab dia akan, syaitan akan masuk itu. Jadi kalau dia tak naik kereta tu dia tak mati. Jadi kita rasa menyesal, kita rasa bersalah, kita tak redha dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Ini habislah mati ruhul tamyiz ke ruhul hayah? Ruhul hayah. Ya, awal-awal ruhul tamyiz, ruhul hayah. Semua akan dikembalikan kepada Allah
summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan ceritakan kepada kamu dengan benda yang telah kamu lakukan. Ya. Jadi dalam pepatah dia kata i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun atau kama qala. Buatlah apa yang kamu suka, maka kamu akan jadi mayat satu masa nanti. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun atau kama qala. Ya. Buatlah apa yang kamu suka, nak buat apa buatlah. Tapi ingat bahawa kamu akan mati. Bila mati, Allah Ta'ala akan cerita balik satu apa yang kita lakukan, ya. Termasuklah amalan dalam hati kita. Itu juga akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita beberapa golongan yang sampai di akhirat nanti. Ada yang mati syahid. Di akhirat Allah Ta'ala tanya dia tentang perjuangan dia sehingga dia mati syahid. Maka dia menjawab kepada Allah bahawa dia berjuang kerana nak menegakkan kalimah Allah, agama Islam, berjuang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam riwayat hadis tu disebut bahawa Allah menyatakan orang ni menipu. Kazabta, kamu menipu. Maknanya hati dia tu Allah Ta'ala tahu. Allah ceritakan, kamu berjuang tu bukan kerana Allah, tapi kamu berjuang tu supaya kamu dikenang sebagai orang yang berani. Niat tu, ya. Kemudian cerita tentang orang baca Quran, amal soleh lah. Kenapa baca Quran? Dia jawab di hadapan Allah kerana nak pahala, nak redha Allah dan sebagainya. Allah jawab, kazabta, kamu pembohong. Kamu baca tu supaya kamu dikenang sebagai qari, orang yang pandai baca Quran dan sebagainya. Hati tu. Dan satu lagi golongan yang banyak bersedekah. Kenapa kamu bersedekah? Dia bersedekah tu kerana Allah dan sebagainya. Allah kata kazabta, kamu bohong. Kamu banyak bersedekah tu sebab apa? Supaya orang puji kamu, kenang kamu. Kamu ni dermawan, kamu ni rajin bersedekah. Maknanya Allah dedahkan apa yang kita lakukan termasuk amalan hati kita. Ya. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah ceritakan apa yang kita lakukan. Jadi daripada hadis tu, orang 3 golongan tadi, yang pertama apa dia? Mati syahid. Jalan Allah, zahir dia jalan Allah. Yang kedua, baca Quran, amalan soleh. Yang ketiga, bersedekah, amalan soleh. Tapi amalan soleh dari sudut zahir saja tidak memberikan manfaat pada hari akhirat kalau niat dalam hati bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena perbetulkan niat kita. Kita kena perbetulkan niat kita. Amalan yang sedikit tetapi niatnya betul-betul kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya lebih besar. Jadi kalau kita sedekah RM1, RM2 tu betul-betul kerana Allah, berbanding orang yang sedekah RM200, RM300, nak harap pujian manusia, mana lebih baik? Yang RM1, RM2 tu. Pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi agak-agak malu tak kalau sedekah RM1, RM2? Tak, kawan kita sedekah RM200. Takkan nak sedekah RM2, kan? Kita cadang nak sedekah RM2, ikhlas. Kawan sebelah sedekah RM200. Allah, tak jadi RM2 tu cari je lah. Cari apa? Kan? Jatuhlah standard aku. Kan? Kalau sedekah RM2. Dah tu jadi tak ikhlas tu. Ni ada tak ikhlas tu. Jadi asalnya nak sedekah RM2, kawan sebelah sedekah RM100, kita pun tak apalah, ambillah RM50, bolehlah RM50. Pasal kita ikut dia. Niat kita tu dah tak betul. Jadi situ Allah Ta'ala akan dedahkan, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Jadi sebab itu amalan yang tersembunyi itu, misalnya solat tahajud, puasa, itu tak cerita pada orang. Ya, kita baca Quran sebelum pergi sembahyang subuh tu, baca Quran, itu tak cerita ke orang. Jadi amalan-amalan begitu dia lebih besar pahalanya yang Allah Ta'ala akan bagi. Sebab apa? Dia tersembunyi.
Bila dia tersembunyi, dia lebih ikhlas. Dia lebih ikhlas. Dan Allah nak amalan kita tu ahsanu amala, iaitu amalan yang ikut syarak dan niatnya betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala nak uji kita bukan banyak. Bukan Allah Taala nak tengok aksaru amala. Ahsanu amala. Al-aksaru amala, amalan yang banyak tak. Allah nak tengok ahsanu amala, amalan yang terbaik. Jadi amalan yang terbaik ikut syariat dan niat kerana Allah. Dua tu je. Ikut syariat, niat kerana Allah. Jadi amalan kita tak banyak, tak apa. Dia semayang zuhur. Lepas tu qabliyah, lepas tu ba'diyah balik. Kan? Biar aku datang semayang kerana Allah. Berbanding orang tu tak, dia bukan duduk i'tikaf lama bersiapa, ramai lagi orang duduk lama sikit. Kan? Jadi kita betulkan konsep tu ahsanu amala. Jadi ahsanu amala ikut syarak dan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini diulang 2 atau 3 kali. Satu dalam surah Al-Mulk, satu lagi dalam suratul Kahfi. Surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi. Konsep ahsanu amala. Kemudian sambung lagi, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah Allah yang qahir, yang meninggi, yang berkuasa. Qahir, berkuasalah. Qahir. Fawqa ibadih, ke atas hamba-hambanya. Qahir. Qahir mana apa? Berkuasa. Qahir. Orang belah utara dia kata kahak. Kahak. Kahak tu ambil dia tu qahir. Dia tu kahak tu. Kuat. Kahak tu kuat. Qahir. Kahak. Ra tu dia jadi ain. Alor jadi alok. Alor start. Jadi qahir. Qahak. Dia tu qahak tu. Kahak. Jadi kahak tu daripada qahir. Kuat. Itu bahasa. Bahasa. Wa huwal qahir, dan dialah maha kahak atas hamba-hamba yang mana. Maha kuat. Maha kuat. Qahir. Kahak. Wa huwal qahir. Macam zulumat, gelap, zulumat, gelemat. Zulumat tu jadi gelemat, gelemat. Gelap, gelemat, zulumat. Ada juga gelap gelita. Gelemat, zulumat, gelemat. Gelap gelita. Gelap gelita. Baik, qahir. Kemudian bila kita pergi Mesir, nama tempat dia, ibu kota dia, the capital of Egypt is Kahirah. Cairo English, Kahirah. Kahirah. Kuat. Maknanya kalau nak duduk di Kahirah tu kena kuat. Nak duduk di Kahirah tu kena kuat. Qahir. Kena kuat. Kalau tak kuat, jangan pergi. Kahirah. Kena kuat lah. Dia punya falsafah bahasa tempat tu. Qahir. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Qahir.
Macam dia ada falsafah ya, falsafah. Macam peribahasa kita, Belanda apa? Belanda ambil tanah apa? Belanda. Ha? Belanda. Belanda. Paku Belanda warna apa? Yang Ha. Payung kan? Benda-benda yang tak baik itu dia banyak sebut Belanda. itu kenapa? Apa dia? Dia ada falsafah tu. Belanda. Apa dia? Belanda dapat tanah. Belanda dapat. Sebab Belanda dia dapat Melaka tu patut dia bagi balik. Dia tak bagi balik. Jadi itu kata muncul Belanda dapat tanah tu. Jadi lepas tu Belanda semua yang jahat-jahat tu banyak Belanda lah falsafah. Tu. Alah. Dia ada tu. Ya. Dia nak apa tempat tu nama tempat dan untuk benda-benda Baik. Jadi Allah Maha berkuasa Kita tidak ada kuasa kena sedar perkara tersebut. Kemudian wa yursilu alaikum hafazatan. Allah Taala hantar ke atas kamu malaikat hafazah, jaga kamu. Jadi kita ada malaikat yang jaga kita, tulis amalan kita dan sebagainya Bila kita baca ayat kursi sebelum tidur, malaikat akan jaga kita sampai pagi esok semua tu ada penjagaan tu Maknanya roh kita, rohani kita ada penjaga-penjaganya. Kalau kita baca amalan-amalan yang tertentu. Tapi secara umumnya akan ada malaikat, lebih-lebih lagi malaikat yang nak tulis amalan kita tu. Raqibun atid tu yang nak tulis amalan kita tu. Itu hafazah, jaga. Jadi maknanya jaga-jagalah. Sebab kita bukan bersendirian. Kerana ada yang mengawas kita, ada CCTV tengok kita tu. Jadi aku nak buat jahat ni, orang tak nampak, betul. Tapi ada hafazah lain, ada CCTV yang lain. Wa yursilu alaikum hafazah. Semalam duit masuk akaun saya. Saya pergi kuliah subuh. Masuk lepas tu imam tu kata, Ustaz, duit masuk dah, dia kata. Saya pun buka, masuk 2 kali. Saya nak diam ke nak cakap? Nak diam ke nak cakap? Rezeki 2 kali masuk. Dia bagi tahu detail. Satu kuliah subuh, saya punya kuliah subuh 17 bulan. Lepas tu dia masuk sekali lagi kuliah maghrib 16 bulan malam tu masuk kat saya. Nak diam ke nak cerita ke? Apa dia? Apa dia? Cerita. Saya pun masak lah tu imam. Alhamdulillah, terima kasih, duit masuk dah. Lepas tu saya kata cuma masuk 2 kali. Lepas tu tapi Tok Imam tanya, saya tak jawab lagi ni. Betul ke Ustaz? Tak cek tengok. Saya tak jawab lagi lah. Nanti. Dah jawab dah, ada cerita dah dia ni kan. Mana sibuk kan buat benda lain dulu lah. Jadi maknanya informasi tu sampai dah. Dia carilah. Dia ada record kan. Dia masuk akaun tu salah. Dia copy paste akaun tu. Jadi syaitan bisik tu. Alhamdulillah. Bukan selalu. Okey. Dan saya yakin ustaz yang kuliah maghrib malam tu pun dia tak akan tanya dia orang tu tak masuk tak apa dah kot. Dia akan redha lah, nak rezeki. Itu syaitan bisik. Jadi wa yursilu alaikum hafazatan. Jadi saya pun bagi tahu lah. Mesti ada silap masuk ni. Tapi tak apa lah, nantilah. Nanti saya pindah balik lah. Baik. Hatta hinggalah idza jaa ahadakumul maut. Hinggalah datang akan kamu oleh mati. Sampai ajal yang ruhul hayah ni. Tawaffat rusulana. Mematikannya kita ni lah. Oleh para rusul kami. Para rasul ni ramai ni. Rusuluna, para rasul. Malaikat mau berapa?
Malaikat maut seorang je, satu je. Ya. Ini pembantu-pembantu. Pembantu-pembantu lah. Ya. Pembantu-pembantu kepada malaikat maut tu. Mematikan, ya. Wa hum la yufarritun, dan mereka tidak melampau. Tidak melampau. Mereka jagalah, jaga roh. Itu dia kata sini, fi hifzi ruhil mutawaffa bal yahfazunaha wa yunzilunaha haitsu syaa Allah. Mereka tidak melampau, malaikat ni tidak melampau pada menjaga roh orang mati. Bahkan mereka menjaga roh dan meletakkan roh sebagaimana yang Allah kehendaki. In kana minal abrar fa fi 'illiyin wa in kana minal fujjar fa fi sijjin. Kalau roh tu daripada orang baik, maka diletakkan dalam tempat 'illiyin, tempat yang tinggi. Kalau roh tu daripada orang yang jahat, fa fi sijjin, diletakkan neraka sijjin. Jadi malaikat tak pandai-pandai. Tak pandai-pandai nak letak mana. Ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yufarritun tu. Ya, malaikat kan patuh. Tak cuai. Tidak cuai, tidak melampau, ya, dalam melaksanakan tugas mengambil nyawa tu. Jadi kalau Allah Taala kata mati pukul 3 minit petang. 3 minit lah. Ya tak boleh. Bagilah chance sikit, sejam lagi ke. Tak. Ikut, tidak cuai melaksanakan, ya. Kemudian ayat akhir pagi ni, summa ruddu ilallahi, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Patah balik kepada Allah, maulahumul haq, Tuhannya yang sebenar. Tuhannya yang sebenar, yakni balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa, kalau kita boleh masuk dalam ayat ni, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan redha, mardiyah, dan diredai. Jiwa pun redha, jiwa tu radiyatan, dan jiwa tu diredai. Radiyatan, bukan Allah, radiyatan maknanya dia kembali kepada jiwa, sebab jiwa tu perempuan, muannas. Ya, kalau Allah ni dia sebut dalam Quran dalam bentuk muzakkar, kan. Ni radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Jiwa tu redha Allah sebagai Tuhan, dan jiwa tu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli, maka masuklah dalam golongan hamba Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semua keadaan kita. Ya. Keadaan kita maknanya daripada malam kita tidur, Allah Ta'ala sebut, tahu apa yang kita buat, ya, kemudian Allah simpan kita sampai waktu yang Allah Ta'ala tetapkan, dan nanti di akhirat kita balik, Allah Ta'ala akan ceritakan apa yang Allah Ta'ala, apa yang telah kita lakukan, ya. Jadi kalau orang tu sakit, dia tak mati, lambat mati, kerana ajal belum sampai, ya, ajal belum sampai. Satu orang cerita, kata ayah dia kanser, 10 tahun nak kanser, tak mati-mati. Yalah, tapi salah satu jenis kanser lah. Ada kanser payudara, ada kanser prostat, ada kanser paru-paru, dan mana cerita dia, kanser dia 10 tahun tak mati. Kan? Lambat berarti tu. Belum sampai ajal. Belum sampai ajal, kan? Belum sampai ajal. Tapi ada orang sihat, kan? Tiba-tiba main badminton, mati. Ya Allah, sihat. Kan? Nampak sihat, badan fit dan sebagainya. Jadi dia tak bergantung kepada tu. Dia bergantung ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang buat perumpamaan.
Arnab. Arnab dia fit, cergas. Tapi Arnab dia hidup apa tu? 9 tahun. Ha? 9 tahun. 9 tahun, 10 tahun je. Cergas Arnab tu. Tak panjang. Kora-kora panjang, tak cergas. Maknanya cergas pun tak jamin mati lambat. Kora-kora tak cergas pun jalan lambat. Penyu lambat kan nanti ya? Lah, gerak. Lipat eh? Itu bunuh cepatlah. Jangan bersiksa dia cepat. Seboklah bagi mati cepat sikit. Dah balik tengok Arnab cergas, mati cepat. Semua tak banyak. Kora-kora tak cergas, panjang umur. So pengajaran dia, cergas tu tidak menjamin umur yang panjang. Ni awak ni senaman tidak ni nak mati cepat kan? Belum tentu. Tengok Arnab. Ketentuan tu. Yuqda ajalun musamma. Baik, akhirnya ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bagi Allah lah hukum. Nanti Allah Ta'ala buat keputusan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka dan sebagainya. Jadi kita tak boleh hukum secara pasti orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Kerana hukum sebenar lahul hukm, bagi Allah lah hukum yang sebenar. Kita cuma boleh sangka baik. Sangka baik. Asal-asalnya syurga lah kot. Pasal nampak baik. Ya. Kita tak boleh kata aku potong jari lah, syurga lah orang mati ni, memang potong jari lah. Siapa kita? Ala lahul hukm. Jadi bila ziarah mayat tu tengok orang baik, insya-Allah lah kot kan. Nampak ada di masjid selalu rajin baca Quran ya. Kita buat program apa pun ajak tolong rumah orang susah ke apa semua dia datang, insya-Allah lah syurga. Insya-Allah harap. Tu. Kita nak confirm belum tentu. Yang ni seorang ni tak tahulah neraka mana Allah Taala nak bagi, aku tak tahulah kan. Pasal apa Haji? Tak pernah nampak datang masjid, surau apa pun tak nampak kan? Tak tahu lagi. Kan? Belum dia mati tu, malam tu dia tahajud, tak tidur kan? Taubat semua-semua pada Allah. Mati. Dia tak tahu. Nampak Zuhair kita tengok. Beberapa tahun sebelum tu memang jahat lah kan? Tapi malam, 2-3 malam sebelum mati tu dia taubat semua-semua. Allah Ta'ala terima taubat. Kita tak tahu. Cuma kita kata moga Allah ampunkan dia lah kan. Sebab dia nampak jahat dia, moga Allah ampunkan dia kan. Pasal prinsip dia ala lahul hukm, bagi Allah lah hukum yang sebenar. Ya, Allah Ta'ala nak hukum nanti. Dan Allah Ta'ala ya dalam hati tu Allah kira tu. Yang tu yang kita tak boleh nak buat hukum sangat tu. Sebab Zahir satu. Hati tu yang bahagian besarnya hati tu. Pandangan Allah Ta'ala tu. Hati tu. Zahir pun ambil kira juga. Tapi hati tu. Kan? Jadi kalau hati tu Zahir bersalah, tapi hati tu ikhlas, dia buat salah tu, Allah Ta'ala akan maafkan kerana hati tu. Jadi hati tu kita tak tahu. Bila kita tak tahu, tak dihukum. Tapi perbuatan salah kita kata salah lah. Dia minum arak, memang minum arak tu perbuatan salah lah. Tapi dia neraka, wallahualam, kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Jangan kita tak salah, tak apa, dia tak salah, dia minum arak tak salah. Jangan, salah tetap salah. Pasal itu syariat. Tapi hukum sebenar, ala lahul hukm. Ketahuilah hukum tu bagi Allah. Ya.
Curi atau wang? Ha? Ha. Hmm. Dia mati hari Jumaat tak jamin apa pun. Tak jamin apa pun. Dah takdir Allah Ta'ala dia mati hari Jumaat. Ramai je orang kafir mati hari Jumaat. Kafir mati hari Jumaat. Malam Jumaat. Jadi dia masa tu tidak memberi. Yang mati husnul khatimah tu bukan mati hari Jumaat. Dikatakan ada hadis lah kot, ada hadis. Tapi dia bukanlah hadis yang mutawatir, kan? Dikatakan fadilat mati pada hari Jumaat tu, kan? Nak tengok lagi perbuatan, sebab main idea dia bukan mati hari Jumaat. Yang bima kuntum ta'malun tu, apa yang kamu buat tu, itu yang nak ambil kira betul-betul. Pokok dia tu. Mati hari Jumaat tu tak ambil kira pun sangat. Sebab tak sebut pun dalam Quran. Dalam riwayat adalah sebut sikit-sikit, tapi dia tak boleh membatalkan main pokok besar dia, apa yang kita buat. Amalan kita. Ya? Dan wahwa asra'ul hasibin, Allah Ta'ala maha cepat hisab dia. Ya? Jadi hukum bagi Allah dan Allah Ta'ala cepat akhirat. Jadi kita berhenti setakat tu, ambil pengajaran supaya kita insaf, semua kita akan dihisab kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Nah. Ya, kalau dia buat benda yang salah dengan agama, jelas bertentangan dengan agama, salahlah. Jadi kita kena maklumlah kesilapan itu, kesalahan itu. Ya. Kerana benda salah. Salah. Ya. Tapi mungkin niat dia baik. Mungkin niat dia baik. Kita tak boleh nak hukum dia sesat terus, tak boleh juga. Kan? Mungkin dia tersalah maklumat, dia tersalah faham. Jadi dia pegang maklumat yang sama. Tapi dia masih lagi tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala akan kira lah nanti dia tu Allah Ta'ala akan hukum. Tapi salah, kita tetap kena kata salah. Walaupun yang ajar benda salah tu orang soleh, dia tu orang soleh. Yang salah kita kata salah, dia Allah Ta'ala lah kira nanti. Kita Allah Ta'ala kira kita. Jadi kita jaga hukum agama, kita jaga salah, kita kata salah. Hukuman sebenar, Allah Ta'ala yang akan hukum. Sebab Allah Ta'ala akan kira semua nanti. Semua perkara. Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi dia sebut benda salah tu kerana dia tak tahu. Bila kita tak tegur dia, kita salah pula. Jadi prinsip dia, benda salah kena kata salah. Ya. Yang hukuman sebenar serah kepada Allah Subhanahu. Dia taubatlah. Dia kena betul lah. Kalau dia ajar masyarakat, dia kena bagi tahu saya ajar benda yang salah ni. Sebab mungkin ada masyarakat yang ikut pahaman yang salah tu. Jadi dia tanggungjawab. Man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang tunjuk benda baik, dia dapat pahala. Kalau dia tunjuk benda jahat, orang buat benda salah kerana ajaran dia pun dapat saham dia. Jadi dia kena perbetulkan orang yang dia ajar tu benda yang salah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.